Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Keputusan terbaru berkenaan dengan rasuah ketika pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Pastinya rasuah yang dikatakan berlaku ini membabitkan calon-calon daripada Perikatan Nasional di beberapa tempat. Antaranya di Kemaman, di Masjid Tanah, dan ada di beberapa tempat lagi lah. Ada yang keputusannya Mahkamah sudah umumkan ditolak, dan ada yang diterima, dan ada yang sedang dalam siasatan, dan macam-macam lagi. Ada keputusan terbaru daripada Mahkamah yang pasti dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, di mana keputusan itu pastinya menggembirakan parti-parti yang telah memfailkan permohonan supaya kemenangan Perikatan Nasional di tempat tersebut dibatalkan kerana didakwa telah melakukan kesalahan rasuah yang melanggar undang-undang pilihan raya. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Barisan Nasional diizinkan oleh Mahkamah untuk mencabar kemenangan Perikatan Nasional di Masjid Tanah dan juga di Kemaman. Jadi ini pasti akan menggegarkan PAS terutamanya. Mahkamah Persekutuan akhirnya pada hari ini membenarkan Barisan Nasional untuk mencabar dua keputusan yang memihak kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya umum yang lalu. Panel 3 hakim Mahkamah Persekutuan pada hari ini yang telah bersidang pada hari ini telah sebulat suara untuk akhirnya membenarkan rayuan oleh calon Barisan Nasional untuk kerusi Masjid Tanah di Melaka dan seorang pengundi di Kemaman di Terengganu. Panel itu yang telah dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara sendiri, iaitu Tengku Maimun Tuan Mat. Dan dua lagi hakim yang mendengar permohonan tersebut ialah Hasna Muhammad Hashim dan Nordin Hasan. Dalam permohonan yang dikemukakan itu, calon Barisan Nasional itu telah membangkitkan isu rasuah yang didakwa terlibat dalam PRU di dua kawasan berkenaan. Ketika membacakan keputusan ringkas pada hari ini, Tengku Maimun berkata alasan yang telah dikemukakan oleh perayu itu bagi dua kerusi berkenaan adalah mencukupi. Justru panel terbabit mengarahkan kedua-dua petisyen berkenaan dikembalikan semula ke Mahkamah Pilihan Raya dan dibicarakan di hadapan hakim yang baru. Untuk rekod, kerusi Masjid Tanah dimenangi oleh Mas Ermiyati Samsudin yang telah mengalahkan 3 calon lain dengan kelebihan 4,411 undi. Manakala Cik Alia Samid mengekalkan kerusi Kemaman dengan majoriti 27,179 undi. Mas Ermiyati merupakan calon dari Bersatu dan Cik Alias pula calon daripada PAS. Dengan ketetapan yang telah dibuat oleh Mahkamah Persekutuan itu pada hari ini, isu kesahihan keputusan PRU ke-15 bagi kerusi Masjid Tanah dan juga Kemaman akan dikembalikan kepada Mahkamah Pilihan Raya untuk perbicaraan penuh. Pada 7 Februari yang lalu, Mahkamah Pilihan Raya di Melaka telah membenarkan bantahan daripada Mas Ermiyati untuk membatalkan petisyen yang telah dikemukakan oleh calon BN di situ, iaitu Abdul Hakim Abdul Wahid. 6 hari kemudian, Mahkamah Pilihan Raya di Terengganu pula membenarkan bantahan awal Cik Alias untuk membatalkan petisyen oleh seorang pengundi, Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil. Sebelum ini, petisyen tersebut didengar oleh Hakim Anselm Charles Fernandez untuk Masjid Tanah dan Muhammad Abazafri Muhammad Abbas di Kemaman. Kini Hakim terbabit tidak lagi akan mengendalikan petisyen tersebut atas merit undang-undang.
Petisyen pilihan raya Masjid Tanah dan Kemaman akan dikemukakan untuk pengurusan kes di Mahkamah Pilihan Raya Melaka dan Terengganu masing-masing pada 5 dan 8 Mei. Terdahulu semasa mendengar rayuan hari ini, Peguam Pempetisyen Muhammad Hafari Zamharun antara lain berhujah petisyen pilihan raya itu tidak cacat dan wajar didengar atas meritnya. Bagaimanapun, Peguam calon PN Yusfarizal Yusof dan Wan Rohimi Wan Daud berhujah rayuan itu sepatutnya ditolak kerana petisyen pilihan raya tidak mempunyai butiran mengenai dakwaan rasuah. BN juga mempunyai 2 petisyen pilihan raya yang sedang berjalan pada ketika ini, iaitu untuk kerusi Parlimen Kuala Terengganu dan juga Marang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, hari nampaknya mau hujan, syukur pada Tuhan. Kerana kepanasan, betul-betul panas, akhirnya ada hujan. Selalunya kita menganggap hujan itu hujan rahmat, ya, hujan rahmat. Jadi kita harap-harap cuaca panas ini akan berlalu dan orang-orang kampung yang memang sudah kesusahan sekarang kerana air tidak ada, sudah miskin, jadi lebih miskin kerana kami terpaksa beli air lah pula. Berasa beli air, jadi dari miskin jadi lebih miskin kerana terpaksa beli air. Air pula satu tangki lebih kurang dalam 60 ke 70 ringgit dan tangki hanya boleh bertahan untuk satu tangki dengan minum, mandi, cuci baju dan sebagainya hanya boleh bertahan 1-2 hari. Jadi terpaksa beli lagi, tapi syukurlah mulai hujan. Okey, baik. Kita ucapkan selamat hari raya kepada semua pihak polis yang sentiasa tidak putus-putus menjalankan tugas mereka dengan baik untuk menjaga keamanan negara Malaysia. Terbaru ini, tuan-tuan dan puan-puan, polis menyiasat Himpunan Satu Malaysia, iaitu gimik pelancaran gerakan rakyat. Polis menyiasat Himpunan Satu Malaysia dan gimik pelancaran gerakan rakyat. Saya fikir polis perlu siasat perkara-perkara yang boleh menggugat keamanan negara Malaysia. Jadi, saya fikir kalau tidak ada kesalahan selepas disiasat, tidak ada apa-apa berlaku, no further action. Tapi kalau ada yang perlu dijaga keselamatan, kita berharap semoga pihak polis dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dengan itu, polis membuka 2 kertas siasatan berhubung perhimpunan pada 1 Mei 2023 dan sidang media gimik pelancaran gerakan rakyat yang telah diadakan di 2 lokasi di Ibu Negara di antara pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari pada hari ini. Okey, jadi berita ini diterbitkan di Malaysia Kini 1 Mei 2023 pukul 10.23 tengah malam. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Nur Delhan Yahya berkata, perhimpunan yang diadakan di hadapan bangunan Maju Junction telah menyaksikan sekumpulan peserta yang berarak melalui Jalan Tuanku Abdul Rahman, Jalan Tun Perak ke Jalan Lebuh Ampang dan satu lagi perhimpunan dikatakan diadakan di sekitar Kompleks Sogo, Jalan Tuanku Abdul Rahman. Beliau berkata hasil pemerhatian daripada polis mendapati kira-kira 200 orang telah menyertai perhimpunan tersebut di hadapan bangunan Maju Junction, manakala kira-kira 30 orang lagi terbabit dalam perhimpunan di hadapan Kompleks Sogo di Kuala Lumpur. Dengan itu, polis memberi kenyataan bahawa berikutan daripada itu, polis telah pun membuka 2 kertas siasatan di bawah Seksyen 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012 dan penganjur kedua-dua perhimpunan itu akan dipanggil ke Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi untuk diambil keterangan bagi siasatan yang dijalankan dalam masa terdekat. Kertas siasatan ini akan dilengkapkan dan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi arahan lanjut, katanya dalam kenyataan pada hari ini. Nur Delhan turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mengambil bahagian dan tidak terbabit dengan sebarang perhimpunan yang tidak mematuhi peraturan undang-undang bagi mengelak dikenakan tindakan. Kita jaga keselamatan bersama-sama, jaga diri, jaga keluarga. Tidak perlu untuk ikut perhimpunan yang tidak ikut undang-undang, tidak perlu untuk ikut demo yang tak ikut undang-undang. Tapi kalau ikut undang-undang saya fikir okey juga. Tapi kalau tidak ikut undang-undang, elakkan daripada mencari masalah, mencari pasal kepada diri sendiri. Itu akan membuat kita sendiri dalam masalah. Kalau kamu boleh dengar guru sudah berbunyi, saya berdoa semoga
hujan akan kuat sebentar lagi supaya tangki air boleh penuh dan kolam-kolam tadahan air yang diperlukan oleh orang kampung mulai penuh semula. Dan kita juga berharap semoga tanaman-tanaman yang ditanam tidak akan mati kerana cuaca yang panas ini, ya. Sebab di kampung ada tanam padi dan sebagainya, sangat memerlukan air. Jadi kita ucap syukur kepada Tuhan dan tahniah kepada Polis Diraja Malaysia yang telah pun menjalankan tugas mereka dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.